والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu semua mati melainkan dalam keadaan kamu seorang muslim. Hujung ayat ini menyatakan, kekallah kamu di dalam Islam sehingga mati. Jangan ubah, jangan ganti kepada yang lain daripada Islam. Supaya kalau kamu mati dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan berpegang dengan jalan yang betul. Jangan kamu mati dalam keadaan selain daripada berpegang dengan Islam, ataupun dalam keadaan kamu sudah berubah, meninggalkan ajaran Islam. Hati manusia itu dinamakan hati kerana ia jenis berubah. Wa ma summiyal insanu illa linisyanihi wa ma summiyal qalbu illa li'annahu yataqallabu. Ulama kata, tidak dinamakan insan itu melainkan kerana sifatnya nisyan. Nisyan maksudnya lupa. Wa ma summiyal qalbu illa li'annahu yataqallabu. Tidak dinamakan hati itu sebagai al-qalbu melainkan kerana sifatnya yataqallabu ay yataghayyaru, berubah-ubah. Wa ma summiyal insanu illa nisyanihi fa awwalu nasin huwa awwalun nasi. Sebagian ulama menyatakan tidak dinamakan manusia itu insan melainkan kerana dia nisyan, kerana dia lupa. Orang yang pertama
yang bersifat sedemikian ialah orang yang pertama yang lupa. Orang yang pertama lupa ialah orang pertama juga. Iaitu apabila Allah melarang Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa daripada memakan pokok yang terlarang, daripada mendekati pokok yang terlarang, memakan buah yang terlarang. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu berdua mendekati pokok ini. Kalau kamu berdua mendekati pokok ini, kamu termasuk orang yang zalim. Larangan itu terlupa, bukan terlupa, tergelincir. Nama dia zallah. Untuk menjadi sebab kepada melaksanakan tugas sebagai khalifah atas muka bumi, untuk turun sebagai melaksanakan tugas sebagai khalifah atas muka bumi. Wala taqraba, jangan kamu berdua mendekati pokok ini. Bukan jangan kamu makan buah. Jadi hikmah di sebalik jangan mendekati. Begitu juga ayat yang lain yang berbunyi wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, supaya manusia tidak mendekati tempat yang boleh membawa kepada keburukan. Kita tahu tempat tu orang duk pergi main judi, kita duk pergi jalan tu juga. Kita tahu tempat itu tempat pelacuran, kita duk pergi lalu ikut dekat tu juga, jangan. Kita tahu perbuatan ni boleh membawa kepada zina, jangan kita buat perbuatan itu. Lelaki tidak boleh memandang perempuan yang ajnabi tanpa sebarang tujuan. Kalau tujuan untuk mengajak, tujuan untuk bermuamalah jual beli, silakan. Tapi saja-saja nak tengok tak boleh, kerana dia boleh membawa kepada yang lebih berat daripada itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Innahu wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Bukan jangan berzina, jangan mendekati zina. Bukan jangan makan buah, jangan mendekati pokok yang mempunyai buah yang terlarang. Kalau kamu mendekati pokok itu, dibimbangi terjun dalam keburukan. Dalam hadis kata wa man hama haulal hima yushiku an yaqa'a fih. Barang siapa yang berjalan di tepi kawasan larangan, dibimbangi termasuk dalam kawasan larangan itu. Jalan tepi telaga, takut kaki tergelincir jatuh dalam telaga. Jalan tepi kawasan larangan diraja, takut silap-silap masuk dalam kawasan larangan diraja, raja tangkap. Nak mengajarkan kepada kita, kalau tempat tu tempat tak elok, kalau kawan tu kawan tak elok, kalau perbuatan tu perbuatan tak elok, jangan kita dekat. Takut kita ditarik jadi tempat jadi orang tak elok juga. Kawan tak elok, kita kawan kan diheret kita pergi jadi tak elok. Tempat tu tak elok, kita duk pergi hadir ke tempat itu, takut masa kita hadir tu tak elok, kena masalah. Orang duk isap dadah situ, kita pergi duk sembang dengan mereka, tak tahu polis main serbu dengan mereka, kita kena. Ittaqu mawadi'at tuham, ataupun ihzaru mawaqi'at tuham, jauhilah tempat-tempat yang boleh dituduh dengan tuduhan yang buruk. Jadi Quran kata jangan mendekati, yakni jangan buat benda-benda yang boleh membawa kepada benda salah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati perbuatan yang boleh membawa kepada yang salah. Allah Taala tak kata jangan berzina, tapi Allah Taala kata jangan mendekati zina. Yakni segala perbuatan yang menjurus ke arah itu jangan buat, jauhi. Mata kamu kena jaga, mulut kamu kena jaga, jangan sembang yang membawa kepada tak elok. Tangan kamu kena jaga, jangan tulis yang tak elok. Kalau kamu tak jaga, kamu telah melanggar ayat itu. Ayat tu bukan kata jangan berzina, tapi ayat tu kata jangan mendekati zina. Sadduz zara'i'. Dalam istilah usul fiqh dia panggil sadduz zara'i', menutup jalan-jalan kepada keburukan. Maka nak bersembang tak boleh. Lelaki dengan perempuan nak bersembang, berlainan jantina, bersembang dalam Facebook, bersembang dalam grup WhatsApp, tak boleh. Melainkan sesuatu yang dikecualikan.
kerana hajat yang terpaksa kena bersembang. Melihat tak boleh. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Habang ke orang lelaki yang beriman jaga pandangan mata. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Habang kepada perempuan yang beriman jaga pandangan mata. Kerana mata bila tidak dijaga akan membawa kepada yang salah. Mata ni Allah Ta'ala bagi jadi tujuan hikmah pertama daripada penciptaan mata untuk melihat ayat Quran. Tengok ayat Quran banyak-banyak. Lepas tu baru tengok hal lain. Telinga ni Allah Ta'ala bagi jadi yang pertama kali untuk dengar Quran. Lepas tu dengar hal lain. Dengar Quran banyak-banyak. Lepas tu baru dengar hal lain. Manusia jadi rosak. Manusia jadi lingkup apabila mata dia tak mau tengok Quran, dia tengok hal lain lebih daripada Quran. Manusia jadi dia rosak bila telinga dia tak pernah dengar ayat Quran, tak pernah dengar orang tafsir Quran, tak pernah dengar orang mengajar tentang Quran. Telinga dia duduk dengar hal lain. Dalam kitab penawar bagi hati pun ada, dalam kitab lain pun ada. Allah cipta mata untuk tengok Quran, lepas tu baru tengok hal lain. Allah cipta telinga yang tak pekak, tak tuli untuk dengar Quran, lepas tu baru dengar hal lain. Kalau mata tak pernah tengok Quran langsung, telinga tak pernah dengar Quran langsung, orang mengajar tak pernah dengar, hak itulah yang menyebabkan dia lingkup, dia rosak. Kerana tugas mata tu dia tak laksana. Tugas telinga dia tak guna, dia dengar yang lainnya. Dengar lagu, dengar orang mengumpat, dengar orang sembang mohong. Mata dia tengok hanu, tengok ni, tengok gambar nu, tengok gambar ni, tengok orang nu, tengok orang ni. Mata dia bila Quran dia tak tengok, dia duduk tengok hal lain, maka koi kotorlah hati dia, koi rosaklah otak dia, koi buruklah pribadi dia. Kerana dia melanggar larangan Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina. Dia melanggar larangan Allah yang berbunyi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jadi jangan mendekati tak sama dengan jangan buat benda tu. Mendekati maksud jauh. Kita tahu kawan tu jahat semayang tak, mencuri sana mencuri sini, kita pergi dekat dengan dia, kawan dengan dia, dia ajak kita pergi mencuri sekali dengan dia. Dia ajak kita tak semayang kali dengan dia. Kita tahu kawan tu sembang dosa saja, kita pergi berkawan dengan dia, kita berdosa sembang kali dengan dia. Kawan tu kerja mengumpat, kawan tu kerja sembang yang buruk, kita duduk pergi dekat dengan dia, dia heret kita pergi jadi jahat macam dia. Mendekat dalam Allah ni bukan nanti pergi duduk kembang dengan dia, duduk sembang satu majlis. Mendekat dengan Allah kadang-kadang sama-sama duduk bincang dalam handphone. Hang duduk sana, aku duduk sini, tapi aku duduk bercakap dengan hang benda-benda baik, maka aku baik, hang pun baik, aku pun baik. Tapi kalau hang duduk sana, aku duduk sini, aku dengar hang duduk cakap benda-benda jahat, benda-benda buruk, aku mendekati orang jahat walaupun jaraknya jauh. Jadi kita nak kenal aku duduk kawan dengan siapa, aku duduk dekat dengan benda apa, takut mati masa tu mesti dalam duduk dekat orang jahat. Mati duduk dalam bersembang benda jahat. Mati dalam duduk tengok benda jahat. Quran kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, aidumu alal islami ilal mamat. Kekailah kamu di dalam berpegang dengan Islam sehingga kamu meninggal dunia. Wala taghayyaru ay wala tataghayyaru, jangan kamu berubah. Wala tatabaddalu, jangan kamu tukar hal lain daripada Islam. Li'alla yusadifakumul mautu fi halati at-taghyir, dibimbangi tengah kamu duk tukar, duk ubah tu, kamu bertemu dengan kematian. Takut mati dalam keadaan yang tak elok. Maka kita dituntut berdoa mati elok. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Muka surat 1 dalam surah Ali Imran mengajak kepada kita doa mati elok. Surah Ali Imran muka surat 1 ayat yang ke-8 kalau tak silap. Ayat sebelum ayat akhir dalam muka surat 1, 8 dan 9. Rabbana la tuzigh
qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau selewengkan hati-hati kami. Jangan Engkau memesongkan hati kami. Jangan Engkau memalingkan hati kami. Hati kami ini dah dapat petunjuk jadi orang Islam, jadi orang beriman, jadi orang nak buat baik. Jangan kona pergi jadi kok lain pada Islam. Jangan pesongkan kepada jalan yang buruk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sisi Engkau akan rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha memberi. Sambungan ayat 9, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau bakal menghimpunkan seluruh manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, yakni hari kiamat. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkiri janjinya. Jadi ayat yang ke-8 ni doa supaya hati kita diberi petunjuk, tak kona kolim. Ada cerita dalam kitab Bahrul Mazi ke apa, dua beradik, seorang baik, seorang jahat. Seorang tu kerja buat baik siang malam, duk khalwat, baca zikir dan sebagainya. Seorang dia kerja buat jahat, mencuri, minum arak, semua jahat. Sampai satu masa, hak jahat tu duk fikir, aku ni tak ada baik langsung ni. Siang malam, sehari, seminggu, sebulan, setahun, duk kerja buat jahat saja, tak pernah buat baik. Kalau ku mati tengah-tengah jahat ni macam mana? Tentu balasannya buruk. Aku tak mau dah buat jahat. Yang tu hal nombor 1. Hal nombor 2, fikir rumah 2 tingkat. Hal nombor 2 tu duduk tingkat atas. Hal nombor 1 duduk tingkat bawah. Tapi nombor 1 ni buat jahat, dia keluar dari rumah. Nak mencuri dia pergi rumah kawan tu. Nak minum arak dia pergi rumah kawan ni. Jadi duk pergi buat jahat, dia kot luar apa semua. Hak nombor 1 ni siang malam duduk dalam ibadat. Hak seorang lagi, apabila hak buat jahat ni duk fikir, aku ni jahat, kalau aku mati tengah ni kacau. Aku tak mau dah buat jahat, aku nak buat baik macam saudara aku tu. Kalau kita kata hak ni adik, anu abang, hak baik-baik ataupun hak ni abang, hak ni adik. Aku nak buat baik dah macam abang aku. Abang aku tu cukup baik, siang malam duduk dalam ibadat. Aku siang malam duduk dalam jahat. Maka aku sudah insaf, menyesal di atas kejahatan aku yang terlalu banyak. Lah aku teringin nak bertaubat, nak buat baik. Tu dia punya niat. Hak seorang lagi pula tengah duk buat jahat, dia kata, ish, aku duk buat baik. Aku lama dah duk buat baik lagu ni, berasa teringin nak tiru saudara aku tu, nak pergi try buat jahat sekali ya. Maka masa yang sama, kawan yang berjahat tadi lari balik, naik atas tangga sambil berlari nak pergi jumpa kawan yang buat baik tadi. Kawan nak duk buat baik tadi turun juga kalut-kalut nak pergi cari kawan yang buat jahat tadi, nak pergi jumpa, nak ajak hang buat jahat, tahu nak aku nak pergi dengan hang. Kawan tu lari turun, kawan ni lari naik, berlaga atas tangga. Jatuh bergulin, mati dua-dua orang. Seumur hidup buat baik, mati jahat. Wal'ayazubillah. Seumur hidup buat jahat, mati baik. Pasal niat dia nak buat baik, kena waktu tu, waktu kematian dia. Tu cerita dua orang yang berubah dekat nak mati dia, Pak. Dan ada lagi cerita di zaman Bani Israel macam tu juga. Ni bukan dua beradik, kalau tak silap ni jenis kawan dalam kampung.
Hak seorang tu orang yang cukup jahat. Hak seorang lagi orang yang cukup baik. Bila pakat berjalan dalam kampung sampai satu masa bertembung, jumpa daripada jarak jauh. Maka hak jahat ni dia nampak orang baik itu baik sungguh-sungguh. Maka dia doa masa tu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku baik macam Engkau jadikan dia baik. Terimalah taubat aku macam Engkau terima taubat dia. Hak jahat kata. Hak baik ni pula tengok-tengok dia yang jahat berjumpa. Doa juga daripada jarak jauh. Ya Allah, jangan Engkau himpunkan aku dengan dia. Pasal dalam hati dia ni masih jahat lagi. Allah Ta'ala makbul doa kedua-dua orang. Hak pertama doa Allah Ta'ala terima dulu. Hak kedua pergi doa sebaliknya. Allah Ta'ala makbul dua-dua. Akhirnya hak pertama tadi jahat tukang jadi baik. Hak kedua baik tukang jadi jahat. Kerana hak pertama, hak kedua duk sangka dia masih jahat. Dia pandang hina kat kawan tu. Dia doa jangan himpun dengan kawan tu. Jangan himpun orang baik ya. Sebelum tu jahat. Jadi kita kena doa supaya kita duk berhimpun dengan orang baik. Supaya kita berkawan dengan orang baik. Supaya kita teringin nak buat baik. Tertutup dan terhalang daripada buat jahat. Habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Habib mana cintakan kami. Allahumma habib ya Allah cintakan ilaina kepada kami al-iman. Bagi masuk dalam hati kami rasa cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiaskan iman itu di dalam hati kami. Kami suka kepada keimanan kepada Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah, masuk dalam aktiviti yang menguatkan iman kami. Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiaskan akan iman itu dalam hati kami. Rumah kita kalau kita hias nampak elok. Ni nak raya. Kereta kita kalau kita hias nampak elok. Pokok bunga kita, baju kita hias nampak elok. Orang perempuan beli baju tak ada bunga, dia pergi kedai baju suruh buah bunga, dia nak bagi elok. Maka kalau hati kita dihias dengan iman, hati kita elok. Bila hati kita elok, tubuh badan kita buat benda elok. Habib, Allahumma habib ilayna al-imana. Ya Allah, jadikan cinta kami cinta pada iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiaskan akan dia di dalam hati-hati kami. Wa karrih ilayna al-kufra. Dan jadikan kami benci kepada kekufuran. Wal fusuqa. Dan kefasikan. Wal isyan. Dan derhaka dosa maksiat. Waj'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami di kalangan orang-orang yang mengikut jalan yang lurus. Doa ini lebih kurang sama dengan ayat 7 surah Al-Hujurat. Juzuk 26. Muka surat 516. Dalam suratul Hujurat Allah berfirman ayat-ayat yang ketujuh, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ulaika humur rasyidun fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ini fadlan min Allah. Orang yang boleh jadi rasa dalam hati dia kasih pada iman, menghias dalam hati dia dengan keimanan, benci dalam hati dia benda-benda kufur, benci dalam hati dia benda-benda fasik, benci dalam hati dia dosa maksiat. Ini fadlun minallahi wa ni'mah. Ini kelebihan yang Allah bagi kat dia.
Ini nikmat yang Allah bagi pada dia. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ayat 8 surah Al-Hujurat. Fadlan min Allah wa ni'mah, sebagai kurnia dan nikmat daripada Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yang kita baca antara sembahyang tarawih, fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampai habis. Mana budak tu semalam ni jadi Tok Bilal sekerat, tuang balik. Dalam tu ada tulis fadlan min Allah wa ni'mah. Jadi tiap-tiap malam kita duk sebut fadlan min Allah wa ni'mah. Antara fadlan min Allah wa ni'mah, apabila dalam hati kita cinta kepada iman dan hati kita dihias dengan keyakinan yang betul kepada Allah, dan dalam hati kita wujud kebencian kepada benda kufur, wujud kebencian kepada benda dosa, benda fasik. Fasik ni khuruj an ta'atillah, benda-benda yang menyebabkan jauh daripada taat, kita tak mau. Wal isyan makna maksiat, dosa, benda dosa kita benci. Itu tanda kita dapat fadlan min Allah wa ni'mah. Kita dapat kelebihan yang besar daripada anugerah istimewa daripada Allah dan nikmat yang besar. Apabila kita cinta kepada iman dan benci kepada kufur, benci kepada fasik, benci kepada maksiat, duduk dalam jalan yang mendapat petunjuk. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami di kalangan orang yang mendapat bimbinganmu, mengikut jalan yang betul, jalan yang elok. Maka doa supaya kekal dalam Islam istiqamah, mati dalam Islam dan istiqamah itu salah satu daripada perkara yang penting. Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah sebut dalam kitab Nasaih Diniyah, dia kata biasanya kalau orang tu duk jaga mengaji, dia rajin semayang, puasa rajin, zikir rajin, orang yang duk beramal, meningkatkan iman, beramal soleh, biasanya akan dianugerahkan kematian yang elok. Dan orang yang duk buat jahat selalu biasanya ditimpa kematian yang buruk, wal'iyazubillah. Walaupun tidak mustahil ada isu-isu tertentu yang mungkin sebaliknya. Tapi nak jumpa 1 juta orang payah. Dalam 1 juta hak duk buat baik selalu biasanya mati baik. Nak jumpa mati jahat seorang pun, kalau nak ada pun seorang daripada 1 juta. Dan dalam 1 juta hak duk buat jahat selalu biasanya mati jahat. Payah nak jumpa mati baik. Melainkan kalau ada pun seorang dalam 1 juta. Yang kita duk buat baik siang malam ni, puasa nak habis dah, kita terus lagi lepas puasa pun, kerana salah satu anugerah yang kita nak ialah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan berpegang dengan Islam. Kerana wa khussa halatul maut bidzalik lianna thamaratal a'mali tadhharu fi tilkal halati wal madaru 'alaiha. Dikhususkan kematian, jangan mati melainkan dalam keadaan Islam, kerana thamaratul a'mal, hasil manfaat, buah-buahan yang bermanfaat daripada segala amal kebaikan itu muncul zahir ketika meninggal. Dan inilah madar alaih, inilah tempat ukuran seseorang. Ukuran dia masa dia mati tu mana? Kalau mati elok, eloklah dia sampai bila-bila. Mati tak elok, wal'iyazubillah. Sehari 2 ni kita duk dengar ada orang mati, kewanu mati, kewani mati. Mati depa bulan puasa. Kemarin seorang tok guru daripada Indonesia, kiai terkenal dia, duk dengar ceramah dia dulu-dulu, Tengku apa, Zulkarnain ke apa, mati seminit selepas azan maghrib. Masuk maghrib, meninggal dunia. Malam 29 Ramadan. Kemarin dulu mati. Mati lepas maghrib, tanam kemarin. Ada seorang kawan saya di kampung, saya pian,
ambil barang, buka WhatsApp pukul 6 petang. Meninggal 27 Ramadan. 26 Ramadan jatuh di rumah dia, ambulans mai ambil pergi hospital. 27 Ramadan pagi meninggal. Tanam 28 Ramadan. Saya pergi ziarah mayat dia. Masa saya duduk di Bongkok, di Guruk Sungai Bongkok, dia main rumah. Main sembang none saya ni, saya suka kalau saya ni boleh mengaji siang malam. Anak saya boleh masuk sekolah agama, saya niat dah tak mau dah. Oh bagus, semangat. Balik-balik tak jumpa. Lepas tu berjumpa pula orang tu. Dengar-dengar mati. Mati bila? 27 Ramadan. Kemarin pula sepupu nak menakan. Sepupu belah isteri saya. Dia nak balik pada Kuala Lumpur tu, dia telefon, saya ni sakit, boleh nak jumpa. Saya pergi jumpa dia beberapa bulan lepas, 5-6 bulan lepas. Kena kanser. Sembang, balik tak jumpa dah. Kemarin meninggal pukul 8 pagi, 8 lebih. Saya pergi ziarah mayat dia. Semayang pukul 3 petang. Mati ujung Ramadan, 29 Ramadan. Mati di waktu-waktu yang cukup berharga. Ramadan ni tinggal lagi tak berapa jam dah. Maghrib ni habis. Jadi kita yang tak habis Quran lagi, kalau ada tak banyak ada, boleh speed habis. Supaya kita dan khatam Quran pada bulan Ramadan. Malam ni pula ada setengah tempat sembahyang tasbih. Pagi esok pula qiyamul lail lagi. Malam raya bagus qiyamul lail. 4:30 ke, ke 3:30, 4:30 kan kita sembahyang tahajud. Doa. Esok raya. Kuliah subuh kita cuti. Cuti sampai bila? Nak cuti lama-lama bukan ada kerja. Covid ni tak ada pergi mana. Jadi kita mengaji juga online. Kita mula kuliah subuh kita raya kelima, hari Isnin. Jadi cuti hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak larang makan ketupat lah tu. 4-5 hari, 3-4 hari lah cuti. Jadi kita cuti Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin kita mula kuliah subuh online. Kerana kita duduk dalam PKP, jadi kita tak boleh pergi mana. Baik kita mengaji sikit-sikit walaupun tak banyak. Jadi dalam ayat ni cerita tentang kematian dan disebut dalam sawi kata apa? Samaratul a'mal, hasil yang besar daripada amal kebaikan yang kita lakukan muncul ketika saat kita nak mati. Kalau kita doa rajin buat baik, insya-Allah masa kita nak mati sempat bertaubat. Kita nak mati boleh mengucap, orang boleh mengucap, kita mati dalam keadaan bersih daripada segala dosa, macam mak kita melahirkan kita dulu tak ada dosa langsung. Yang tu kita harapkan. Itulah pesanan Allah dalam ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ay fala yakum minkum mautun ala halatin duna halatil Islam. Jangan kamu mati dalam keadaan yang selain daripada menghayati Islam. Ada orang mati tengah mengaji, tengah semayang, tengah baca Quran, masa duduk dalam masjid, hati kita nak. Ada orang tengah duduk main golf, kena serangan jantung, rebah dalam padang golf, semayang lohor tak ada. Masuk lohor duduk main ni, sedang rebah, pergi cek doktor kata serangan jantung. Kena tak mana? Kena tak, bukan dalam masjid, waktu dia tak semayang lagi. Kita tak mau mati dalam keadaan tak dan semayang. Baik kita semayang dulu, mati selepas semayang, mati tengah semayang, mati dalam kebaikan. Itu yang kita harapkan. Quran pesan, wala tamutunna illa. Macam mana kamu nak mati dalam keadaan Islam? Kamu kena menghayati ayat mula. Ayat mula kata apa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena depan orang kamu boleh berlakon, tapi kamu dengan Allah Ta'ala tak boleh berlakon. Depan orang boleh berlakon baik, tapi kalau kamu buat jahat orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu.
Orang pi tanya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, wahai Sayyidina Ali, tolong jawab Ustaz, saya ni ahli dunia ke ahli akhirat? Sayyidina Ali kata, mana aku nak tahu hang? Hang sendiri yang tahu diri hang tu ahli dunia, ahli akhirat. Kan hang tak boleh tipu diri hang. Orang ramai hang boleh tipu. Orang ramai hang boleh berlakon depan orang baik, duk seorang jadi jahat. Tapi diri hang sendiri hang tak boleh tipu. Diri hang tahu hang baik ataupun jahat. Allah Ta'ala pun hang tak boleh tipu hang baik ataupun jahat. Kalau aku tengok Zuhair, aku hukum pada Zuhair, mungkin sebaliknya. Hang lebih tahu. Cuma aku nak bagi satu panduan kat hang. Hang ukur diri hang dengan panduan ini. Bahawa hang boleh tahu hang ni ahli dunia ke ahli akhirat. Macam mana nak panduan itu? Dia kata, sekiranya datang seseorang memberi satu hadiah kat kamu, mai bagi duit, mai bagi makanan, mai bagi pakaian, apa-apa benda dia bagi kat kamu, kamu terima dalam keadaan kamu suka. Mai seorang yang kedua, dia ambil daripada kamu. Tadi mai bagi, yang ni mai minta. Mai minta zakat, mai minta sedekah, mai minta derma. Kamu pun bagi kat dia. Lepas kamu terima daripada orang pertama, kemarin orang pertama bagi kat kamu, hari ni orang kedua minta kat kamu, kamu bagi. Maka kamu tanya diri kamu, kalau kamu terima daripada orang pertama lebih kamu suka daripada bagi kat orang kedua, maka kamu ahli dunia. Kalau kamu bagi kat orang kedua lebih kamu suka daripada terima daripada orang pertama, kamu ahli akhirat. Memberi, menyumbang lebih kita suka daripada menerima, kita ahli akhirat. Ukur hak tu, kita pakai ahli dunia belaka. Pasal orang bagi kat kita yang kita suka, orang meminta, kita kena marah. Orang dulu bila orang meminta kat dia, dia kata marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah biduni ta'abin. Selamat datang kepada orang yang tolong bawa bekal aku buat pergi syurga tanpa aku perlu berpenat lelah. Aku tak perlu keluar rumah pi tanu pi tani. Kamu mai rumah aku, ambil barang aku terima balik dalam syurga. Kamu mai minta derma kat aku, kamu sebagai tetamu mai makan rumah aku, mai minum air melu rumah aku, air aku habis, makanan aku habis, tapi ni jadi bekal aku dalam syurga. Kamu tolong bawa makanan dan minuman yang aku bagi kat kamu itu untuk kamu, aku terima balik balasan yang berlipat ganda dalam syurga. Aku suka tetamu mai rumah aku kerana dia tolong bagi pahala banyak kat aku. Aku suka peminta derma mai rumah aku kerana dia tolong bawa bekal aku ke syurga. Kelaku tu tak ada kat kita. Tetamu mai, kita tutup pintu, mai pula dah. Habis berah aku, habis yang kopi aku. Orang kutip derma mai lagi kita marah. Tak ada muka lain hang dok kerja mai kutip derma. Saat nak buat masjid, saat nak buat surau, semua kerja perhabis duit aku. Sayyidina Ali kata, kalau kamu terima lebih kamu suka daripada kamu bagi, kamu ahli dunia. Kamu bagi lebih kamu suka daripada terima, kamu ahli akhirat. Zuhair kita bagi duit kita bagi makanan kita bagi minuman kita. Sebenarnya kita suasat saja bila kita nak terima balik dalam syurga. Kawan hak terima tu tolong bagi pahala kat kita. Kita bagi duit, dia terima, penyebab kita dapat pahala. Menyebabkan kita taklah jadi tak hidung masin kedekut piang. Pasal walaupun aku habis teruk duk belanja kawan minum teh ni, habis duit belanja kawan bayar kat roti canai dia makan, tapi sebenarnya penyebab aku terima pahala nanti. Duk nampak ke pahala, taklah berasa sedih, tak berasa tension pasal kita bagi ke orang. Nampak ke benda tu merasa rugi kan, duit aku cerah dah, duduk belanja kawan ni. Kawan ni pula tiap-tiap kali makan suruh aku belanja dia, teruk aku.
Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ahli akhirat, dia fikir kerja buat dia ni Allah redha dapat pahala, maka dia tak rasa menyesal sebab dia buat benda tu, walaupun di sudut keduniaannya mengurangkan harta yang dia miliki. Tapi hak sebaliknya, hak suka yang pertama, orang bagi kita suka, orang tak bagi kita marah, orang minta kita marah, orang tak minta kita suka. Tu ahli dunia. Mau duk ukur lagu tu kita tak peraya, duk ahli dunia belaka, pasal kita tak suka bagi kat orang. Orang bagi kat kita ahlan wa sahlan. Orang main minta kat kita tak ada pasal, hampir cari yang lain. Aku pun teruk. Tu perangai kita. Jadi disebutkan di sini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan berpegang dengan Islam. Jadi berpegang dengan Islam ni minta Allah kekal kat kita sampai mati. Mati dalam keadaan elok. Mati elok itu dilihat melalui samaratul a'mal. Dia merupakan buah-buahan daripada amalan. Macam kita nak ambil buah durian, kita kena tanam pokok durian, kita kena belah pokok durian, kena bubuh baja, kena jaga racun apa semua supaya pokok kita elok melahirkan, mengeluarkan buah yang baik. Kita buat bendang supaya padi kita banyak dalam bendang itu. Kena cabut rumput, kena semua racun, kena tabung baja. Cerita boleh, saya pun tak nak pijak dalam bendang pun. Dia kata ustaz pandai duduk sembang, dia dalam bendang tak nak masuk, takut karat betih. Rumah saya dulu ni ada bendang, tapi mak saya duduk buat bendang, ayah saya buat bendang, abang kakak saya buat bendang. Saya duduk tepi batas bendang. Jadi kalau kita ada bendang, kita nak padi yang elok, maka kena usaha daripada tanam, daripada sebelum tanam. Lepas 6 bulan kita syok dapat padi banyak. Mau pokok padi itu racun pun tak bubuh, baja pun tak bubuh, rumput pun biar. Rumput banyak pada padi. Lepas tu bila 6 bulan orang ni pakai ambil banyak, kita tension, susah hati. Pasal kita biar lagu tu saja tak buat apa kat bendang kita, tu cara nak padi banyak. Kita biar dusun kita tu semak samun apa pun tak peduli, cukup masa nak pergi ambil buah. Buah tak ada. Pasal apa? Pasal hang tak bekerja untuk kebun tu peringkat awal. Maka demikian juga orang mati, nak hendak hasil yang baik masa nak mati, masa nak pejam mata, maka dia kena usaha daripada awal, iaitu kematian yang elok itu samaratul a'mal, kata ulama. Kematian yang elok itu hasil yang baik daripada amalan yang dipelihara masa sebelum mati. Sebelum mati mengaji rajin, sembahyang cukup, puasa elok, cakap dengan orang pun baik, kelaku baik, akidah betul, amalan baik, akhlak mulia, maka mati Allah bagi hak elok. Kalau sebelum mati akidah pun rosak, sebelum mati ibadat pun lintang pukang, sebelum mati dosa pahala tak peduli sembahyang bang, sebelum mati kelakuan orang tak boleh tumpang. Orang kata dia ni sembahyang cukup, kelaku cukup tak ketahuan. Teruk lah. Jadi 2-3 benda tu tak ada, macam mana nak dapat yang elok. Macam orang tanam padi, dia tak jaga padi, maka ujung masa pokok padi dia tu tak mengeluarkan buah yang baik. Orang lain dapat serulung 25 gundi, dia dapat serulung 5 gundi. Kalau serulung tak faham, mau 50 relung. Beda traktor tak lepas, dia kata. Pasal dia buat bendang tak macam orang. Cina dia buat bendang, dia kata ada satu kawasan tu sampai pukul 10 malam dia buat kerja je. Tak apa, dia tak main Isya. Tapi dia buat kerja kadang-kadang mengalahkan orang kita. Orang kita hidup segan, mati tak mau, sebahagiannya, menyebabkan hasilnya tak teramana. Maka kita nak hasil yang baik ketika kita nak mati. Masa hidup kita pelihara al-iman wal amalus salih, siang dan malam, pagi dan petang, di dalam masjid, di luar masjid, di sebarang masa dan tempat, supaya muncul hasil yang baik itu ketika keadaan terakhir kita, nafas terakhir kita, sewaktu kita nak pejam mata. Sesuai dengan ayat Quran sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan kekal sebagai orang pegang dengan Islam. Nak mati dalam keadaan Islam, ikut ayat mula dulu.
Amai ayat mula. Awal ayat kata ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan berlakon-belakon takwa. Jangan berpura-pura takwa. Tak takwa dengan yang sebenar. Kalau kamu takwa sungguh-sungguh, zahir batin ketika depan orang, ketika duduk seorang, mudah-mudahan Allah bagi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah yang kita harapkan. Dengan kematian tersebut, Allah anugerah yang istimewa dalam tempat yang berkekalan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panjang bidah. Masa pun dah lajak dah insya-Allah. Jadi program kita kuliah subuh kita sampai hari ini. Sekejap pun nak baca Quran sikit lagi, nak khatam. Mana tak ada khatam. Supaya hari ini kita boleh khatam sebelum maghrib. Dan malam ni sembahyang tasbih insya pagi esok qiyamul lail. Maka sepagi sembahyang raya pukul 9 serta khutbah yang ringkas insya-Allah. Jadi kuliah subuh kita sambung pagi Isnin. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat sunnah Isyraq 7 suku.